Assalamualaikum dan selamat petang kepada peminat-peminat Harimau Malaya. Hari ini kami nak ulas sikit tentang isu pemain naturalisasi negara. So, mari kita dapatkan komen tentang isu tersebut. Okay, pada pandangan saya, keputusan FAM bagi kuasa dekat klub untuk naturalisekan player ni, dia ada kebaikan dan keburukan lah. Kebaikan kat sini FAM dia terlepas sikit dia punya macam tugas dia lebih mudah lepas ni kan. Just nak saring je player tu yang mana dah naturalize tu. And then but dia punya cons lebih dekat klub lah. Macam contoh dia dah ambil kuota, dah cukup kuota pemain import. Lepas tu dia naturalisekan kuota pemain import tu, player lokal dia akan terjejas lah kat situ. Pendapat saya sepatutnya IFM ni sebagai persatuan Malaysia yang kena suarakan pendapat supaya kelab yang memilih pemain import ni untuk yang naturalisasi ni adalah yang terbaik lah, bukanlah sekadar untuk memenuhi kuota kelab, untuk memenuhi satu kelab tu saja. Pemain tempatan memang perlu kerja kuat, memang perlu kerja kuat keras, kerana pemain naturalisasi ni memang kredit dia memang banyak lah, boleh bagi kerakyatan Malaysia kepada salah seorang pemain import. Ada kebaikan, ada keburukan kan. Contohlah kalau kata dari segi kebaikan, ada yang bersaing maksudnya dengan player-player yang negeri kan, untuk meningkatkan mutu permainan lah. Macam terlalu banyak keburukan tu, macam banyak sangat player mana tak ada menonjol untuk player tempatan lah. Tempatan untuk meningkat lah. Bagi pendapat saya, untuk mengambil player sebagai kerakyatan untuk memain pasukan kita ni sebenarnya bagus. Ada bagus dia. Tapi bagi saya benda tu, kita ramai lagi player-player Malaysia yang bagus sebenarnya. Tapi kalau boleh kita bagi peluang kepada player-player kita lah, rakyat kita sendiri untuk bermain bola untuk negara kita sendiri. Jadi lagi bagus lah. Seloknya kita ambil dari 18 lah. Seloknya dari akar umbi pun okey juga kan. So senang macam nak bentuk diorang tu. Tak payah nak terus ambil masuk skuad utama terus. Better under 21 ke, tak apa, under 16 dulu ke kan. Better ambil yang muda-muda lah. Yang tua-tua ni buat apa? Tengok Charlie Ridon dah. Bagi saya bawah 27 sesuai lah. Maksudnya faktor umur, yang muda ni dia lebih cergas lagi, lebih berkualiti lah daripada pemain yang lebih umur. Contoh yang kita ada di Paula sekarang kan. Lagi sebabkan faktor umur menyebabkan dia permainan dia tu kurang lah daripada pemain muda yang kita ada. Jadi kalau kita nak ambil pemain kita untuk mendapatkan IC biru yang akan datang, kita akan cari yang sekurang-kurangnya umur 25 ke bawah lagi baiklah. Ini kalau hak umur lebih kurang anggaran dalam 20, bawah 30, 20 macam tu lah. Mutu permainan dia bertenaga kan, untuk tunjuk pada player tempatan. Hak umur kita kena ambil kira juga. Janganlah ambil yang tua-tua sangat kan, nak jadi kerakyatan, nak main. Jadi kalau dia orang ambil yang dah berumur, jadi dia tak ada bagi pack apa pun kepada tim kita kan. Mungkin hak umur tu boleh ambil pada, maksudnya sampai 35 ke bawah ke kan. Jangan lebih daripada 35. Kira bagus lah tu, okey lah tu kan. Ada pendapat saya ramainya pemain naturalisasi ni, player lokal dah tentu kurang minit permainan. Contoh macam Syafiq Ahmad kan. Tapi untuk skuad utama Harimau Malaya, kalau dapat player yang betul-betul bagus, contoh macam Sumareh, kita tengok impact dia bagus lah. Diorang macam bagi impact lebih kan. Kita naturalisasikan tu bagi impact yang banyak, bagus lah untuk skuad Malaya. Bagi saya bakat-bakat tempatan akan terpinggir lah. Yang mana naturalisasi import ni, jiwa mereka pada Malaysia tu tak sama seperti rakyat tempatan itu sendiri. Dan kebanyakan pemain import yang telah mendapat IC biru ni, kebanyakan mereka lagu negara ke pun diorang tak hafal. Jadi semata-mata bermain hanya untuk dapat IC biru, dan kadang-kadang mungkin menguntungkan sesuatu kelab. Impak dari segi itu terlalu banyak pun player luar menonjol tinggi sangat. Maknanya kita punya player tempatan nak menonjol tu tak nampak sangat. Yang ni saya rasa macam kalau terlalu ramai juga, saya rasa tak setuju.
Tak setuju kalau kita ambil player luar sebagai kerakyatan untuk bermain bola negara kita. Sedangkan kita rasanya ramai lagi rakyat kita sendiri ni pemain yang hebat sebenarnya. Cuma kita kena cari betul-betul daripada akar umbi. Tak boleh, tak setuju. Biar kita guna rakyat kita sendiri. Baru bagus. Okey, kita kalau nak cakap pasal sumbangan dorang kalau pemain naturalisasi ni tak banyak daripada marketing untuk kelab tu kan. Satu. Selain tu dia punya kebaikan kalau player tu bagus, menaikkan ranking national team Dan tapi rasanya kalau setakat ni kita tengok dalam 10 player naturalisasi tu rasanya satu je kot. Satu atau dua je lah yang betul-betul bagi impak. Bagi saya kita perlu kaji balik lah. Negara kita ni mudah sangat memberi kerakyatan kepada seseorang yang tinggal di sini selama 5 tahun. Sedangkan perkhidmatan ataupun apa yang mereka bagi kepada Malaysia selama 5 tahun tu tidak mencukupi lah. Jadi kita sepatutnya kita perketatkan lagi lah kalau kita nak bagi kepada kerakyatan kepada orang yang asing ni. Mungkin kita boleh, pertama kita boleh hafal lagu negaraku, rukun negara dulu. Macam untuk dapat kerakyatan tu kalau boleh kurangkan lah. Kata terlalu banyak sangat rakyat luar, utamakan tempatan dulu lah, terlalu banyak sangat kan. Ini isu ni disebabkan sukan kita senang-senang yang ambil orang luar, bukan negara kita jadi kerakyatan negara kita untuk mewakili negara kita kan. Itu pandangan saya tu. Memang saya rasa bagus juga kalau nak ambil sebagai orang kata dia orang mungkin orang-orang Eropah ni mungkin pengalaman dia lebih lagi satu kan. Tapi mari ni ambil jangan dengar kuantiti yang sikit, maksudnya untuk memberi impact kepada player-player atlet-atlet negara kita ni. Jangan terlalu ramai. Dan maksudnya jangan cepat dia ni boleh main sikit terus jadi kerakyatan Malaysia lah main apa macam ni kan. Maksudnya macam tu lah. Kita bagi peluang kepada rakyat kita dulu untuk berjuang untuk negara kita. Gitu.